bahawa memastikan supaya masjid-masjid ni tidak menjadi tempat untuk promote barang, jual barang. Lepas tu dia promote jual barang satu hal, lepas tu dia bawa ayat Quran satu hal lagi. Kita tidak boleh membiarkan kesilapan itu berlanjutan, berterusan. 5 tahun kuliah masjid, menjalankan kuliah. So after 5 years, what happened to my community? That is my big question. Apa berlaku pada masyarakat saya selepas 5 tahun? Berubah atau tidak? Menjadi semakin hebat atau tidak? Masjid saya semakin penuh atau tidak? Bagaimana budi bahasa mereka? Bagaimana akhlak mereka? Dapat reduce tak kes-kes yang tak baik di dalam Korea saya? That is the impact patut kita bawa masuk. Ingat, tatkala Allah beritahu kepada para malaikat, aku mahu jadikan khalifah di atas permukaan bumi ini. Lalu malaikat bertanya, wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan makhluk yang bakal menumpahkan darah, bermusuhan antara satu sama lain? Sedangkan kami ini malaikat yang tidak ada nafsu, tidak ada pertelingkahan, tidak ada permusuhan. Kami ini sentiasa bertasbih muji engkau, wahai Tuhan. Tak cukupkah? Apa perlu kepada makhluk lagi? Apa perlu kepada manusia? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Itu saja jawapan Tuhan. Pendek. Sangat pendek jawapan. Tapi jawapan yang pendek itu hari ini menjadi jawapan lanjutan. Lanjutan kepada jawapan itu, inilah jawapan yang berikut itu. Maksudnya, aku mahu jadikan makhluk yang kalian tidak tahu. Kelak mereka adalah orang baik. Mereka adalah insan-insan yang akan berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki daerah kampung halaman, memperbaiki negeri, negara dan juga umat Islam 2 bilion atas permukaan bumi ini boleh jadi orang baik. Prosesnya apa? Prosesnya belajar. Menuntut ilmu. Sebab itu, menuntut ilmu ini seringkali dipuji dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam Al-Quran, Allah tak banding orang kaya dengan orang miskin. Allah tak banding orang kuat dengan orang lemah, bangsawan dengan rakyat biasa. Tapi Allah banding dalam Al-Quran dengan begitu ketara sekali orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di antara alim dengan jahil, di antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Allah tanya dalam Al-Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tanyakan kepada mereka Muhammad, sama atau tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapannya mesti tidak sama, mustahil sama. Mustahil. Qul hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur. Tanyakan kepada mereka juga Muhammad, samakah cahaya dengan kegelapan? Tidak sama. Lagi tidak sama. Tanya kepada mereka Muhammad, tanya kepada lagi mereka lagi Muhammad, tanya lagi. Apa dia? Samakah orang buta dengan orang celik? A'ma wal basir. Tak sama. Betul kan? Yang berilmu dengan yang jahil tidak sama. Yang terang dengan yang gelap tidak sama. Yang buta dengan celik tidak sama. Allah banding. Supaya orang Islam termotivasilah hendaknya dengan Al-Quran yang sering kali menyebut perihal ilmu dan kedudukan ilmu. Mahu belajar. Dalam surah Al-Mujadalah, ayat ke-11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu beberapa darajat. Allah angkat. Kalau tidak diangkat di dunia, Allah akan pasti angkat di akhirat kelak. Sebab tidak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Sebab itu kehadiran tuan-tuan kena bagi reward untuk diri sendiri. Terima kasih. Katakan nama Farid. Terima kasih Farid kerana hari ini kau berjaya datang. Kau datang. Walaupun sibuk tadi datang. Walaupun dalam hati ni berbelah bagi. Nak pergi tak pergi. Boleh tengok online pun kuliah ni. Tapi datang juga. Reward diri sendiri. Alhamdulillah. Berjaya. Datang ke majlis ilmu. Sebab tak sama. Tidak sama. Dalam Allah bersumpah
Dalam Quran Allah bersumpah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Allah bersumpah atas Al-Quran. Allah bersumpah atas nama dia sendiri. Allah bersumpah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Allah bersumpah dengan makhluk yang hebat-hebat, yang besar, yang luar biasa ni, ada satu makhluk yang sangat kecil Allah pilih untuk bersumpah. Pen. Pen. Beza kan matahari dengan pen. Pen besar mana sangat tuan-tuan. Tapi Allah bersumpah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah. Ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah bersumpah. Allah cerita perihal baca. Allah sebut perihal tulis. Allah sebut perihal pen. Allah sebut perihal ilmu. Allah sebut perihal ulang kaji. Dalam 5 ayat itu. Hebatnya ilmu. Orang Islam, dia kena jadi orang yang berilmu. Dan bila belajar, mahu belajar dan menuntut ilmu, dia mesti seimbang di antara tuntutan dunia dan tuntutan akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Kena ada. Tak boleh saya bagi alasan, saya dulu belajar dekat overseas, saya engineer, saya belajar US. That is not an excuse for you to ignore about Islamic education. Boleh tak saya bagi alasan itu sebab saya belajar dekat England, saya belajar. Ustaz bolehlah cakap, Ustaz belajar juga Arab, Ustaz belajar Jordan. Saya ni dulu, itu bukan alasan. Belajar ilmu Islam ini adalah fardu. Yang fardu itu belajar Islam. Yang belajar engineering itu fardu. Tidak fardu pun. Sebab dia masuk dalam fardu kifayah kan? So, kita tak boleh nak bagi excuse dah. So, sebab itu kehadiran tuan-tuan pada malam ini yang ramai ni, bagi saya adalah satu gambaran yang sangat positif kepada perkembangan majlis-majlis ilmu dan keinginan tuan-tuan untuk melanjutkan lagi pelajaran dalam hal ehwal berkaitan dengan agama Islam. Ia sangat penting. Kalau tidak, banyak benda yang kita akan tertipu. Datang ke masjid belajar. Itu satu. Dan ustaz yang mengajar tu ada tauliah dan qualified ustaz untuk bercakap. Dan bercakap pula pada bidang dia. Saya takkan cakap bidang fiqh dan saya takkan cakap bidang-bidang yang berkaitan dengan kewangan Islam sebab itu bukan bidang saya. Bidang saya tafsir. Ni pun saya buka Quran, saya nak ayat Quran. Beberapa ayat saya akan pilih untuk saya bincangkan dengan tuan-tuan. So, itu dari satu sudut. Bila datang ke masjid, belajar daripada orang yang ada qualified yang betul. Saya tak boleh belajar daripada orang yang tak ada qualified, yang right qualification. Saya tanya tuan-tuan, simple je tuan-tuan. Simple. Kalau saya sakit lutut, dah seminggu sakit lutut. Macam sakit, bila tak boleh gerak ni sakit. Nak duduk pun tak boleh, nak lipat pun tak boleh. Agak-agak tuan-tuan nak pergi ke hospital, jumpa doktor bidang apa? Halo? Pak Long, agak-agak Pak Long nak pergi jumpa siapa kat klinik hospital nanti? Dentist? Cardiologist? Optometrist? Jumpa siapa? Pandai pula. Jumpa ortopedik. Tak apa, dia kan doktor. Nama pun doktor. Jangan tanyalah dia bidang apa. Asalkan doktor, ulur je kaki. Masuk doktor ni, lutut saya sakit ni. Saya bukan bidang cik. Awak doktor ke tak doktor ni? Pandai pula. Bidang agama, kenapa kita boleh nak lebih kurang? Bagi tahu saya. Daripada siapa you belajar? Apa bidang dia? Apa dia punya qualification? So yang ni semua sangat mustahak supaya orang yang memberi fatwa, orang yang memberi pandangan, orang yang menghuraikan sesuatu isu, sesuatu perkara berkaitan dengan agama, dia memang qualified untuk bercakap. Tapi kalau dalam bidang agama ni kita nak terima daripada semua orang, kita baca dalam Facebook, orang tu ulas, orang ni ulas, oh ya, asal logik boleh terima tak apa, tak boleh. Even tuan-tuan, orang bercakap betul bidang tafsir, kalau dia tidak ada background tafsir adalah salah, dia anggap salah. Man takallama fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Siapa-siapa yang berbicara perihal Al-Quran tanpa ada background ataupun tanpa ada ilmu alat berkaitan dengan tafsir ulum Al-Quran, maka disiap siagakan untuk di tempat neraka, dalam neraka. Dia tak boleh. Sebab itu kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Ini asal datang daripada Arab, duduk dalam gua bagai, ada ikut pula. Kita kadang kita ni cerdik ke tak cerdik, saya pun tak faham. Orang datang nampak orang Malaysia ni tak boleh. Dia nampak apa kelemahan orang Malaysia. Kelemahan orang Malaysia di mana? Di situ dia akan sell dia punya produk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu simple je. Saya sebagai orang rakyat Malaysia, bila saya pergi ke negara Arab, saya tidak boleh bercakap sembarangan di mana-mana tempat. Saya mesti dapat invitation. Invitation itu mesti diluluskan oleh pihak kerajaan tempatan. Sama ada kerajaan Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, mesti ada kelulusan. Saya baru balik Kuwait semalam. Saya pergi Kuwait 4 hari saya pergi Kuwait. Saya dijemput oleh kementerian dia dan juga dijemput oleh Yayasan Pembangunan Insan di Kuwait untuk seminar, untuk dia panggil multaqa, persidangan, untuk membincangkan perihal filantropi ataupun governance di dalam pengurusan NGO. Governance dalam pengurusan NGO. Dia lebih kepada untuk lihat agensi-agensi ataupun entiti yang bersifat melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Apa governance yang perlu ada? Apa praktis di Malaysia dan apa persoalan-persoalan yang perlu diutarakan dan dibincangkan supaya diberi beberapa guideline. Isu governance dalam pengurusan NGO, NPO, non-profit organisation. Kat Malaysia tak ada. Kat Malaysia tiada satu ketetapan. NGO ni you boleh ambil berapa? Tak ada. So tak ada, dia terbuka lah. Terbuka jadi you tak boleh tanya. Bila tanya kata, oh nak bagi lagi nak tanya. Bagilah nak tanya apa? Kita pula kena marah. Saya nak tahu duit saya banyak mana, berapa peratus you ambil untuk you punya pengurusan dan berapa banyak pula you salurkan kepada pihak-pihak yang you jadikan sebagai entiti untuk kumpul duit. Saya nak tahu. So, ini di antara beberapa isu yang kita highlightkan. So, saya sebut ni tuan-tuan, saya nak pergi sana, mesti dapat kelulusan. Awal-awal lagi, minta saya punya semua qualification. Saya punya BA, Master, PhD. Saya kena hantar. Kemudian ada beberapa soalan di hantar, saya kena jawab. Sebelum saya diberi visa untuk masuk, bagi top. Sama juga, saya nak pergi ke Singapura pun isu sama. 2 minggu lepas saya di Singapura, sama. Sebelum saya pergi ceramah, 3 ceramah di 3 tempat yang berbeza dan setiap ceramah itu mesti dikemukakan sinopsis. Nak cakap mengenai apa? Mengenai kebahagiaan rumah tangga. Saya kena sediakan sinopsis. So that the sinopsis tu, dia berlegar dalam tu. Sampai begitu sekali. Orang setengah negara, dia kontrol penceramah yang datang ke negara mereka untuk berceramah atau deliver speech. Bukan boleh you pakai serban, you ada bertongkat, pegang, gantung tasbih sampai ke pusat, lepas tu nak pergi bercakap. Nonsense. Itu my last word. Yang ustaz yang mengajar betul, kita tak datang. Yang lain kita suka pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, supaya ilmu itu dapat disampaikan secara tuntas dan betul. Dalam perihal berkaitan dengan ilmu ini, kita tahu Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu sebagai pembeda di antara kebenaran dan kebatilan. Ada Sayyidina Ali sebut, orang jahil yang sedang beribadat lebih disukai oleh syaitan daripada orang alim yang sedang tidur. Jadi orang jahil yang beribadat ini sangat disukai oleh syaitan sebab dia buat salah. Takbir salah, sujud salah, bacaannya salah. Jadi syaitan suka. Tak apa, dia sembahyang, dia suka. Tak apa, tidak memberi apa-apa mudarat pada dia. Dan dia tahu ibadat itu tidak beri kesan sebab banyak sangat mistik dalam ibadat dia.
Dan syaitan pula dalam masa yang sama takut daripada orang alim yang sedang tidur. Kenapa? Kalau orang alim ni bangun daripada tidur, dia tengok orang jahil tu beribadat secara salah, alim ni akan betulkan. Yang tu syaitan tak mau. Syaitan tidak mau. Jadi nak dibetulkan. Kita pula kadang-kadang ada orang silap, kita nak betulkan, orang lawan balik kita. Orang akan cakap, aku makan garam lagi lama daripada dia, nak betulkan aku pula. Sebab itu kena darah tinggi. Yang makan garam kenapa? Banyak makanan lain boleh makan. Ilmu dengan umur, kita tak boleh buat comparison. Kita tidak boleh buat perbandingan umur dengan ilmu. Tidak semesti budak yang sekolah menengah, budak yang baru ambil diploma itu lebih, tidak mustahil dia lebih alim daripada kita tu. Dan kita yang sudah berumur, yang sudah pencen ni, belum tentu kita tahu. Dan mesti meletakkan diri kita ni kadang-kadang kita tidak tahu. Itu yang Hasan dan Hussein betulkan wuduk seorang pakcik tua. Riwayat ini ada dalam beberapa kitab yang sahih. Maksudnya Hasan dan Hussein, dua cucu Nabi ni, masa nak pergi berwuduk, nampak ada seorang pakcik sedang berwuduk. Wuduk pakcik ni very express lah. Laju. Air kena, tak kena, sentuh, tak sentuh, laju dia ambil wuduk. Jadi macam mana budak ni nak betulkan? Nak betulkan direct kat pakcik tu. Pakcik, apa pakcik dah tua masih ambil wuduk, salah apa ni? Kan, confirm lah kena titik dengan pakcik tu. Budak ni cerita, dua orang cucu Nabi SAW radhiyallahu anhuma pergi kat pakcik tu, kata, Pakcik, kami ni tengah belajar nak ambil wuduk ni. Boleh tak pakcik tolong tengok wuduk kami ni? Boleh guide kami tak kami nak ambil wuduk? Jadi budak ni ambil wuduk lah. Jadi secara indirectly, pakcik tu dapat betulkan wuduk dia sendiri. So maksudnya, tanpa menyakiti, tanpa menyinggung, pakcik yang salah ambil wuduk tu dapat dibetulkan secara hikmah. So tak salah kita belajar daripada yang lebih muda. Saya kan pernah cerita, saya belajar daripada yang lebih muda. Saya belajar Quran daripada umur budak 7 tahun. Sebab yang umur 50 tahun tak nak mengajar. Umur 50 tahun dia tak nak mengajar, walaupun dia pandai baca Quran. Dia kata, dengan alasan dia kata saya baca boleh, mengajar tak boleh. Bukan, ayat dia bunyi saya baca boleh, saya baca tahu, mengajar tak tahu. Maksud dia tak tahu mengajar lah. Jadi budak umur 7 tahun yang saya pegang, dia lalu depan rumah mak angkat saya pegang Quran. Saya kata, adik pergi mana ni? Balik rumah bang. Dari mana? Mengaji. Tu kat tangan tu apa? Al-Quran. Oh Quran, mengaji. Masjid jauh, surau jauh, mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Haji Wahab. Haji Wahab pun ada mengaji ke? Saya kata, Dik, dah banyak ke baca? Nak habis dah bang. Dia 7-8 tahun, nak masa 8 tahun. Nak habis dah bang. Nak habis dah. Dik minta tolong boleh? Apa dia bang? Ajar abang mengaji? Terkejut dia. Dia tengok macam ni. Sebab kita tinggi dia rendah. Tengok macam ni. Abang dah besar macam ni tak pandai baca Quran ke? Valid lah ayat dia tu, kan? Dia budak, dia tak tahu. Jadi saya kata, betul dia abang tak tahu, abang baru masuk Islam. Tolonglah ajar abang mengaji. Sebab saya dah pergi 2-3 masjid, surau, masing-masing bagi alasan sibuk, tak boleh nak mengajar. Jadi budak umur 7 tahun tu yang saya approach, budak tu pun setuju. Budak tu lah mengajar saya mengaji. Nak malu apa? Setiap hari dia sacrifice dia punya time bola, dia main bola. Petang-petang budak main bola kan. Budak kampung Sungai Cu, petang-petang budak nak main bola. Dia balik mengaji tu nampak. Saya tanya dengan dia, kenapa ikut sini? Biasa tak nampak kat sini pun, lalu depan ni. Nak cepat bang, nak main bola, dia cakap. Hari tu nasib dia dah tak berapa baik dah, kena tahan dengan saya. Mulai hari itulah dia kena lupa petang-petang main bola, kecuali Sabtu Ahad. Dia kata, tak apalah bang, saya tanya mak saya dulu. Dia tanya mak dia, besok dia lalu kat sana balik. Dia kata, bang, mak saya kata boleh. Sebab mak dia pun kat kampung dah tahu dah saya masuk Islam. Jadi mak dia kata boleh. Setiap hari dia mengajar, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat. An, en, on, ban, ben, bon, tan, ten, ton. Kadang masa dia mengajar tuan-tuan,
Musim-musim hujan macam tu kan. Kalau mengajar tu hingus keluar masuk tau. Serius. Keluar masuk. Saya kata Allah sedih tengok tok guru saya ni. Tapi nak buat macam mana, dia je yang nak mengajar. Yang tak beringus tak nak mengajar. Kan? Tak apalah. Dia mengajar. Dia ajar saya setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. Setengah jam dia ajar, saya akan ulang kaji. 3 jam ulang kaji. 3 jam. 3 bulan dah baca Quran dah. Dah boleh baca Quran. Kita masih mengangkat-angkat ni walaupun dah 10 tahun kita pergi kelas, sebab kita tak ulang kaji betul-betul. Balik simpan. Nama pergi mengaji. Berapa lama dah Haji? 10 tahun. Patut 1 tahun saja saya bagi Pak Haji mengaji betul-betul. Next year, you jadi mentor kepada orang lain pula. Dia patut dah boleh coaching orang dah. Merepek kan ngaji sampai 15 tahun. Apa benda? Nak belajar tajwid sampai 15 tahun. Bagi tahu saya. Hukum nun mati. Dengan tanwin. Nak bincang mat asli dengan mat far'i. Seminggu boleh habis. Takkan seteruk itu pakcik ngaji sampai 5 tahun tajwid. Agak-agak ah. Tapi mungkin pakcik-pakcik di puncak alam tak. Ni pakcik dekat Burkina Faso barangkali. So you have to coaching. Sebab Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rebut yang itu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. So dalam hidup ni kita kena rebut. Rebut peluang. Saya nak termasuk dalam kategori orang yang Nabi sebut sebaik-baik orang. Saya belajar dan saya nak coaching. Coaching lah. Sorang-sorang ada kawan kita barangkali dia lemah sikit bacaan. Jom lepas subuh kita tadarus sama-sama. Lepas tadarus kita pergi minum. Macam tu lah. So tengok dua orang. Kalau boleh coaching macam tu. Terbaik tuan-tuan kalau boleh buat coaching. Ya. Jangan malu. Malu apa? So budak umur 7 tahun saya mengajar saya. So saya lihat itulah peluang. Allah hantar. In the end tuan-tuan, hujung tu saya mula fikir, maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Perancangan Allah sangat cantik. Perancangan Allah sangat cantik, sangat memberi kesan. Tuan-tuan lihat, kenapa imam-imam masjid tu Allah kata bukan guru Quran kau? Kenapa imam kat surau tu Allah tak jadikan dia sebagai guru Quran saya? Tapi budak umur 7-8 tahun. Saya punya bacaan tuan-tuan, Quran itu bersih. Bersihkan Quran tu suci. Budak yang ngajar saya Quran tu umur 8 tahun. Bersih. Tak ada dosa. Saya baru masuk Islam. Bersih. So combination itu menjadikan saya boleh baca dengan cepat. Allah Ta'ala punya perancangan. Allah kata engkau minat Quran daripada dulu. Sebelum Islam lagi minat Quran. Jadi Allah bagi saya the best way. Situasi yang sangat-sangat memberi kesan. 3 bulan boleh baca Quran. Ya. Kita tak tahu hikmah. Itulah dia punya hikmah. Hujungnya. Saya kata Masya Allah. Maha kaya engkau ya Allah. So nak beritahu apa yang kita nak malu. Kita mesti belajar daripada right person. Daripada orang yang betul. Daripada sumber yang betul. Supaya ilmu yang kita terima itu valid. Memang disahkan benar ilmu tersebut. Ya. Kalau tak, ada saya pergi satu masjid. Kebetulan saya nak keluar makan dengan anak-anak saya. Lepas kita nak makan malam lah. Lepas maghrib kita keluar. Tahulah lepas maghrib nak bersiap apa semua tu. On the way tu nak sampai dekat kedai makan, tak jauh ada masjid. Azan. Saya bagi tahu anak-anak saya, kita solat isyak dulu. Solat isyak. Okey bah? Dia kata. Turun solat isyak. Sebelum solat tu, saya masuk dalam masjid. Rupanya berhenti untuk azan. Berhenti untuk azan. Masjid itu berhenti untuk azan. Kuliah, ada kuliah. Kuliah tu diberhentikan untuk azan, laluan azan. Lepas habis azan, kuliah sambung. Macam malam ni kejap lagi lah. Lepas azan, kita sambung sampai pukul 11. Sebab saya punya timing ni time quiet sekali ni. Masih time quiet lagi. Quiet. Timing saya timing quiet. Tengok suara pun tak pernah keluar. Sebab dia punya timing jet lag lagi. Timing dah lari habis. Hara lah tuan-tuan. Jadi, masuk masjid. Duduklah kat belakang tu. Saya taklah nampakkan muka saya duduk belakang tiang. Dengar. Ustaz tu tengah mengajar.
Dia petik lah. Dia tiba-tiba dalam hujung kuliah dia sebut, tuan-tuan, hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan mengenai satu pokok yang Allah sebut dalam Al-Quran. Pokok ini sangat luar biasa. Manfaat dia sangat-sangat memberi kesan kepada siapa-siapa yang mengambil manfaat daripada pokok ini. Bila disebut pokok, dalam Al-Quran, ni sebab saya bidang tafsir, Quran ni dekat dengan saya, macam-macam pokok saya fikir. Pokok zaitun ke, pokok tin ke, pokok korma ke, pokok. Semua pokok tengah jalan kat kepala ni. Dan sambil itu saya menanti pokok apakah ustaz ni nak petik. Ya. Dan pokok ini disebut dalam Al-Quran. Mesti ada manfaat, mesti ada kelebihan dia, tuan-tuan. Pokok yang saya maksudkan tidak lain pokok yang saya maksudkan tidak lain tidak bukan ialah pokok kelapa. Tuan-tuan, rugi saya belajar, tuan-tuan, sampai 10-15 tahun tafsir, tuan-tuan. Ujungnya saya tak tahu bahawa dalam Quran ada pokok kelapa. Saya insaf diri saya sendiri, tuan-tuan. Sebab mungkin juga kita taklah pandai semua, kan? Insaf. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai pokok ni. Saya nak tahu ayat mana. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Dia beritahu ayat tu, saya mengucap panjang, tuan-tuan. Maksud ayat ni, inilah ayat yang cerita pokok kelapa dia cakap. Ayat ni bermaksud, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimat tayyibah, kalimatan tayyibatan. Perumpamaan mengenai kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah ini disepakati oleh ahli-ahli tafsir bahawa ianya membawa maksud la ilaha illallah. Kalimat tayyibah dalam Al-Quran membawa maksud la ilaha illallah. Adalah umpama sepohon kayu. Sepohon kayu atau sepohon pokok yang tersergam indah. Akar tunjangnya menjunam ke bumi. Langit, dahan dan ranting mencakar langit. Memberi hasil kepada tuan dia setiap kali tuan dia mahukan hasil. Ini ayat yang dia petik. Dia kata ayat pokok kelapa. Jadi, saya nak tanya tuan-tuan. Betul ke ayat pokok kelapa? Si tuan-tuan katanya, ustaz lah lebih tahu, tanya kami kenapa. Jadi, pertama sekali, ayat itu dia berbunyi perumpamaan. Perumpamaan maksudnya, kita kan seperti aur dengan tebing. Ukurlah baju di badan sendiri. Itu kan perumpamaan. Seperti sirih pulang ke ganggang. Seperti belut kembali ke lubuknya. Ini kan semua perumpamaan. Betul tak? Bila orang bercakap dengan kita kan, dia dulu kerja di luar negara. Sekarang dia dah balik ke Malaysia. Seperti belut kembali ke lubuknya. Kalau orang tak faham peribahasa kata, apa hal pula belut pula ni? Itu kan balik, dia tak faham. Jadi Allah beri perumpamaan. Sebab itu, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Quran sebut, Allah beri perumpamaan, kalau perumpamaan itu gagal dipahami, adalah satu musibah. Adalah satu musibah yang hanya memahami perumpamaan ini adalah orang yang ada ilmu dalam bidang tersebut. Pokok kelapa ya? Baik, kita pergi silibus darjah 2. Saya nak ajak tuan-tuan pergi silibus darjah 2. Sebab apa? Sebab saya tengok silibus darjah 2 anak saya, pokok akar tunjang, pokok akar serabut. Pokok kelapa akar tunjang ke akar serabut? Adik, serabut. Mana mari akar tunjangnya? Thabit akar tunjang. So, silibus darjah 2 dah fail dah. Keduanya di perumpamaan mengenai kalimat thayyibah pun dah fail dah. Ujung dia kata, oleh yang demikian, disebabkan pokok ni banyak kelebihan dan manfaatnya, saya ada bawa minyak kelapa dara. You see? This is how sometimes people sell our religion.
Bani Israel, kita duk marah kat Yahudi, Yahudi sedang serang umat Islam di Gaza. Kerja Bani Israel itulah dia. Jual ayat-ayat Allah. Li tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Macam tuan-tuan. Sebab itu dalam multaqa baru-baru ni, saya beritahu. Multaqa Nazir-Nazir Selangor yang buat di Johor minggu lepas. Saya bagi tahu 2 minggu lepas. Bahawa memastikan supaya masjid-masjid ni tidak menjadi tempat untuk promote barang, jual barang. Lepas tu dia promote jual barang satu hal, lepas tu dia bawa ayat Quran satu hal lagi. Kita tidak boleh membiarkan kesilapan itu berlanjutan, berterusan. We must put full stop and make correction. Betul kan? Nampak tuan-tuan? Jadi bila disalah, sebab dia bukan bidang. Kalau dia betul bidang, dia akan tahu ayat itu, ayat cerita pokok kelapa ke tidak pokok kelapa. So dia bukan bidang. Bila dia petik ayat. So ini semua akan membawa satu musibah, satu keadaan. Tuan-tuan, kesannya apa? Kesannya ialah ROI kita tak nampak. Return of investment tu kita tak nampak. 5 tahun kuliah masjid, menjalankan kuliah. So after 5 years, what happened to my community? That is my big question. Apa berlaku pada masyarakat saya selepas 5 tahun? Berubah atau tidak? Menjadi semakin hebat atau tidak? Masjid saya semakin penuh atau tidak? Bagaimana budi bahasa mereka? Bagaimana akhlak mereka? Dapat reduce tak kes-kes yang tak baik di dalam Korea saya? That is the impact patut kita bawa masuk dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu semua mukadimah. Tajuk tak masuk lagi. Saya nak cerita mengenai sebab saya rasa seronok tengok tuan-tuan datang. Sebab itu saya nak bagi kredit pada tuan-tuan dan juga tuan-tuan bagilah reward untuk diri sendiri. Kerana berjaya datang ke majlis-majlis ilmu. Saya tahu sibuk, tapi datang juga, Masya Allah. Ini satu yang saya akan kenang sampai bila-bila dan saya doakan supaya tuan-tuan terus istiqamah majlis-majlis ilmu. Ya. Manfaat ilmu itu sangat. Kita beri laluan untuk azan isya. Sesudah itu kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Silakan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan dan sedikit kehilangan harta benda, nyawa dan juga penghasilan bumi. Wathamarat. Wabashiris sabirin. Dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Mereka yang apabila ditimpa sesuatu musibah, asabathum musibah, telah ditimpa sesuatu musibah, lalu mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah dan sesungguhnya kepadanya jualah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka pula akan beroleh selawat
daripada Tuhan mereka dan juga rahmah, kasih sayang, belas ihsan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah golongan yang mendapat petunjuk atau hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tuan-tuan, ayat Quran ini merawat penyakit ataupun permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Rukun iman yang 6 perkara ni, salah satu adalah beriman kepada qada dan qadar. Anak siapa ni tuan-tuan? Saya bawa balik kan tuan-tuan. Saya tak marah, saya nak bawa balik. Itu je. Ni semua penghias-penghias syurga besok tuan-tuan. Tak ada, dia orang ni tak meriah syurga. Mana tadi? Wallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang baca khutbah, tengah berkobar-kobar baginda bagi nasihat. Hasan dan Husin pakai jubah merah lari depan Nabi dekat bawah mimbar ni. Nabi tinggal mimbar, turun ambil budak 2 orang. Macam mana buat? Ada orang marah, budak-budak. Kalau budak berlari kat masjid, dia marah. Tegur lah, tak payahlah marah. Apalah lagi ni? Saya budak berlari, saya tak kisah sangat. Memang nama budak. Saya kisah kalau orang tua yang berlari tu tuan. Orang berlari dalam masjid kan. Baik. Allah akan menguji manusia. Kemudian, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi kita tahu rukun Islam ada 6 perkara. Dalam 6 perkara salah satunya ialah beriman kepada qada dan qadar. Ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada ayat ini, Allah nak beritahu kepada manusia, Allah akan uji manusia itu. Manusia ini dia terdedah untuk diuji. Tak ada seorang pun yang terlepas diri daripada dia tidak diuji. Dan jangan pernah bila diuji timbul perkataan kenapa saya diuji. Kenapa saya? Jangan. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seseorang melainkan Allah tahu kadar iman dia. Dan uji itu pula Allah Subhanahu wa taala nak tahu sejauh mana kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lihat. Allah berjanji wala nabluwannakum ma fi khiyar. Hadha laysa bi uslub ikhtiyar walakin ghasban annak. Lazim anta ta'tarif. Balik kuit punya pasal. Jadi tidak ada pilihan. Manusia tidak ada pilihan. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului dengan rundingan. Allah tak pernah berunding dengan kita tuan-tuan. Pernah? Besok nak takdir macam ni. Tak ada. Ketetapan Tuhan tidak mendahului dengan rundingan. Allah nak bagi, Allah bagi. Allah nak ambil, Allah ambil. Allah nak tetapkan satu benda, benda tu jadilah. Kun fayakun. Maryam alaiha assalam, wanita yang bersih, suci, al-batul, terkenal di kalangan Bani Israel. Dengan wara' dia, memang dia duduk dalam mihrab untuk beribadat kepada Allah. Mengandung. Allah takdirkan Maryam alaiha assalam akan mengandungkan seorang anak di awal usia. Ada ulama' sebut 13 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Tak sampai 20 tahun pun lagi. Maryam sebut apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah baiknya kalau aku mati saja dan aku tidak disebut-sebut. Dia tak boleh. Untuk berhadapan dengan satu ujian yang besar. Jadi Allah Subhanahu, Maryam ada pilihan tak? Maryam boleh kata tidak. Tak boleh. Maryam dipilih untuk mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, siapa ada pilihan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak memilih, Nabi akan pilih untuk anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal.
Abdullah Qasim meninggal di usia kecil. Ibrahim meninggal di usia kecil. Dia tak ada benda yang lebih besar bila Allah ambil orang yang paling kita sayang. Itu ujian yang paling besar. Tapi boleh tak kita nak melatah? Tak boleh. Nabi-nabi lalui, rasul-rasul lalui ujian-ujian yang tak pernah kita lalui, mereka lalui dengan lebih-lebih dahsyat lagi, tuan-tuan. Sebab itu bila sahabat bertanya kat Nabi SAW, bila saban hari mereka terima tekanan daripada penduduk Mekah ni, penduduk Mekah bagi tekanan, bagi pressure kat Nabi, bagi pressure dekat sahabat, dikurung sahabat ini, ada sahabat yang dipukul di rotan, ada sahabat yang dibaringkan seperti Bilal bin Rabah, Umayyah bin, siapa lagi? Ammar bin Yasir, Sumayyah. Berapa ramai sahabat yang terkorban di awal-awal perkembangan Islam. Tapi ada pilihan ke? Tiada pilihan. Itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat lain mula bertanya, mata Nasrullah? Rasulullah, bila Allah nak tolong kita ni? Bila Allah nak tolong kita ni? Mata Nasrullah? Bila sahabat tanya kat Nabi soalan itu, Nabi jadi marah. Merah padam Nabi SAW. Wajah Nabi jadi merah padam. Nabi tak boleh nak hadap orang tanya soalan yang macam tu. Nabi marah sangat. Nabi kata, umat-umat sebelum kamu ni, ada rasul mereka yang dibunuh hidup-hidup. Ada rasul mereka yang dipenggal leher. Ada rasul di antara mereka yang disisir badan dengan sisir besi. Terpisah isi dengan tulang. Dan macam-macam yang mereka lalui. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang bertanya kepada Nabi mereka apa yang kamu tanya kepada Nabi kamu. Bila Tuhan nak tolong? Tengok? Tak ada. Wala nabluwannakum bisyai'in. Ini ketetapan Tuhan. Kita akan diuji. Saya pun diuji. Isteri saya meninggal umur 46 tahun. Masa pergi ke hospital sihat aja. 5 petang. Dapat khabar daripada hospital, isteri saya collapse. Unconscious. 2 hari intubated. Hari Isnin meninggal. Saya tak ada pilihan. Berdoa-doa. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata, setakat itu saja. Setakat itu saja. Dia kena balik. So, macam mana? Ujian. Ujian lah. Tapi suara kecil dan hati kecil ni kadang-kadang bercakap juga. Isteri saya pergi dialisis, orang lain pun pergi dialisis juga. Ada orang dah dialisis 25 tahun, dah 20 tahun yang dialisis pun ada. Isteri saya dialisis baru 5 tahun. Mulalah suara tu berbunyi, orang tu 20 tahun dialisis elok aja. Isteri saya dialisis 5 tahun dah meninggal lah. So, nak cakap macam mana? Tanya dekat doktor, doktor akan bagi excuse lah, doktor akan bagi alasan. Dia saraf pecah, darah terkumpul dalam kepala, tak boleh buat apa. So alasannya, saya tanya dengan doktor, dulu doktor yang nasihatkan supaya berhenti makan ubat darah tinggi, dia tak makan lah, jadi tak adalah. Dengan alasan dia tak ada pressure, tak ada blood pressure, tak ada hypertension. So stop makan ubat. So dah stop makan ubat tu. So kena sebab pressure dia naik, sebab itu dia pecah. You dah suruh stop, tapi kena. Tapi dia kata benda ni tak boleh nak jangka lah tuan. Cakap apa? Cakap mana? Dia cakap apa tuan-tuan? Betul tak? Lepas tu, saraf dia pecah. Dia kata saraf pecah. Disebabkan isteri you makan kalsium. Memang bila orang kidney failure ni, dia tak boleh produce kalsium dalam badan dia. Dia kena makan supply by tablet. So dia makan tablet. So supply by tablet kalsium. So kalsium itu akan menjadikan saraf keras. Jadi bila saraf tu keras, bila pressure sikit dia pecah tu very potential tu ada lah. Itu doktor bagi tahu saya. Mana saya tahu? Saya yakan aje lah. Tapi saya tanya balik, dulu you yang kata berhenti makan ubat darah tinggi, suruh makan kalsium. Macam mana buat? So kontra tak? Kontra. So daripada saya fikir, saya tanya bersoal berjawab, saya terima aje lah bahawa itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian tak? Ujian. Ya. Yeah. So siapa yang tidak diuji? Semua kita diuji. Baik.
Bisyai'in minal khauf. Pertama sekali Allah akan uji manusia dengan ketakutan. Sebab takut ini satu perkara yang manusia tak mahu. Siapa nak rasa hidup dia takut? Sebab itu kalau orang ajak saya tengok cerita hantu, saya tak nak tengok. Sebab kenapa saya nak takut-takut pula? Saya tak payah takut. Jadi, takut untuk apa? So Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Allah akan uji kita dengan sedikit ketakutan. Hilang keamanan. Allah nak uji. So masa hilang keamanan itu, dengan siapa kita berserah? Kita tengok rakyat di Palestin sekarang ni. Dengan siapa mereka berserah kepada Allah? Tuan-tuan, bila tengok apa yang orang lakukan ke atas penduduk Palestin, apa yang tergambar? Kita semua cakap, bila Tuhan nak tolong, bila datang nusrah. Tapi ada satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa pun tidak tahu nanti. Begitulah perjalanan hidup kehidupan masyarakat di Palestin. Yang kita tengok apa yang berlaku di Gaza. Dan bumi itu bumi orang Islam. Tak ada siapa yang dapat nafikan. Tapi Bani Israel, mereka merasakan bahawa mereka lah yang berhak ke atas bumi tersebut. Daripada 1940 lagi, daripada tahun 18 lagi bila berlaku penghijrahan daripada orang-orang Yahudi daripada luar negara. Nabi Musa alaihi salam bukan orang, kalau dia kata kami ni Bani Israel, okey, daripada mana asal usul Bani Israel? Asal usul Bani Israel daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam ada nama lain. Nabi Yaqub, nama lain bagi nama Nabi Yaqub adalah Israel. Dalam Quran Allah panggil Nabi Yaqub ni dengan Israel 2 kali. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Allah sebut Yaqub itu adalah Israel. Yaqub itu adalah Israel. Israel ini tuan-tuan adalah gabungan 2 kalimah. 2 kalimah dalam bahasa Hebrew. 2 kalimah. Israel. Dia 2 kalimah. Jadi Israel. 2 kalimah. Jibril. Mikael. Israfil. Il itu semua Tuhan. Jadi Israel, Isra bermakna hamba. Maksud dia hamba. Tuhan. Hamba Tuhan. Abdullah. Israel bermakna Abdullah. Jadi Nabi Allah Yaqub alaihi salam, susur galur dia itu jadilah Bani Israel. Ada yang beriman, ada yang kufur. Yang kufur tu jadi Yahudi. Allah beritahu dalam Al-Quran perihal ini, bila Allah sebut, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, wahai anak cucu Yaqub alaihi assalam, ingatlah kalian banyak mana nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Dan aku telah mengangkat kalian ke atas orang lain. Inni faddaltukum alal alamin. Jadi kamu adalah, daripada ayat ini yang mereka merasakan they are the chosen one. Allah nak beritahu bahawa mereka dilebihkan. Apa yang dilebihkan? Mereka dilebihkan sebab Rasul dan Nabi dari kalangan Bani Israel lebih ramai daripada Nabi-Nabi yang daripada Bani yang lain, daripada Arab. Nikmat Allah bagi kepada mereka banyak sekali tuan-tuan. Banyak. Tengok Kita ambil contoh Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa alaihi salam bawa Bani Israel, selamatkan Bani Israel ni daripada Palestin, daripada Mesir. Bila Fir'aun melakukan kezaliman, melakukan keganasan, kerah tenaga mereka tuan-tuan. Jadi Nabi Musa bawa mereka lari masuk ke Palestin. Dan memang Nabi Musa nak balik ke Palestin. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa alaihissalam bawa Bani Israel masuk ke Palestin. Tapi bila dalam perjalanan itu mereka telah melakukan pelbagai penentangan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Simple, mudah tuan-tuan. Tongkat yang Nabi Musa bawa tu, tongkat itu boleh bertukar menjadi ular. Dan tongkat itu ada banyak hal ehwal dia. Dalam surah Toha Allah tanya kan,
Allah tanya dekat Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha ghanami wa liya fiha ma'aribu ukra. Maksudnya apa? Allah tanya dekat Nabi Musa, wahai Musa, apa di tangan kanan kau tu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Nabi Musa jawab, ini adalah tongkat. Tongkat yang aku guna untuk menongkat. Tongkat yang aku guna untuk gembala kambing. Tongkat ini aku gunakan untuk apa? Apa macam-macam kerja? Untuk kait buah. Untuk letak mendongak. Untuk letak di dagu, rehat. Nabi Musa beritahu tongkat itu. Tapi di situ kan ada satu perkara menarik tuan-tuan. Apa dia? Berbual dengan orang yang kita kasihi. Berbual dengan orang yang kita cintai. Kan? Allah tanyakan Nabi Musa apa? Apa di tangan kanan kau? Kalau Nabi Musa jawab, tongkat. Cukup tak? Cukup atau tidak? Cukuplah. Apa di tangan kanan kau? Tongkat. Cukup tak? Cukup. Tapi disebabkan, he loved the conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. When you love with someone, you akan conversation you will be more longer than others. Yes or not? Betul tidak? Kejap bahasa Inggeris, kejap Arab, kejap Melayu. Ada dua lagi tak masuk. Bahasa Tamil dengan Urdu. Kejap lagi saya masuk. Betul kan tuan-tuan? Kalau ada orang kita sayang, kita suka cakap. Betul tak? Ya, tak adalah. Jadi Nabi Musa cakap dengan Allah. Seronok tak Nabi Musa? Seronok. Itu gambaran seronoknya Nabi Musa bercakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu salah satu gelaran yang Allah beri kepada Nabi Musa alaihissalam ialah Kalimullah. Kalimullah. Yang bisa berbicara dengan Tuhan. Nabi Musa alaihi assalam. Nabi Musa sampai dekat Bahtera. Dia pukul Bahtera tu. Sampai dekat Laut Merah ni. Dia pukul Laut Merah dengan tongkat. Terbelah. Bani Israel semua lari sampai ke seberang. Ada riwayat sebut. Dia pukul. Ada 12 laluan terbuka untuk 12 kabilah. Sampai dekat darat. Mereka tengok laut ini terbuka ni. Terbelah laut ni. Sampai dekat darat, jumpa ada satu kumpulan manusia, satu kaum yang sembah berhala. Dia kata dengan Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana alihatan kama lahum aliha. Musa, boleh tak engkau jadikan untuk kami ada Tuhan, seperti mana mereka semua ni ada berhala ni, jadikan untuk kami sama macam tu juga. Ya Allah, ya Rabbi, kan baru engkau tengok mukjizat, kekuasaan Allah. Tiba-tiba engkau minta berhala sebagai Tuhan. 40 tahun Allah sesatkan mereka dekat bumi sebelum sampai ke Palestin. Sampai mati. Sampai ke sudah Bani Israel zaman Nabi Musa AS tak masuk Palestin. Mana masuk? Nabi Musa AS meninggal di luar Palestin. Tak masuk pun Palestin. Tak masuk. Di atas kebobrokan Bani Israel. 40 tahun sesat. Pusing. Riwayat sebut, ni sebelah ni ada Petronas kan? Dari sini tak jauh kan? Dia kata jaraknya tuan-tuan sepelaung. Tahu pelaung? Woi, sampai mana sampai tu? Jadi jarak di antara Bani Israel yang sedang sesat ni dengan Masjid Aqsa sepelaung aja. Tapi Allah tak kasih nampak. Duk pusing. Ada pula seorang tua meninggal dalam grup tu. Seorang lelaki tua meninggal masa dalam nak pergi ke Baitul Maqdis. Mereka tanya, bagi tahu dekat Nabi Musa, Musa, mintanya dengan Tuhan kau siapa bunuh orang tua ni? Tanya. Pandai pula apa-apa hal minta syafaat Nabi Musa. Nabi Musa pun tanya. Nabi Musa tanya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya beritahu siapa yang bunuh lelaki ni, lelaki tua ni. Sebab mengikut riwayat lelaki tua dalam kumpulan mereka ni, Bani Israel ni, lelaki yang berpengaruh, ada harta, dan harta mereka pula direbut. Yang bunuh tu pula ada lelaki yang dia anggap dia adalah waris tunggal kepada pakcik ni. Begitulah lebih kurang cerita di sebalik Bani Israel ni. Mati pakcik tu. Minta dengan Allah. Nabi Musa kata,
Allah bagi tahu kepada aku, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah bagi tahu suruh sembelih lembu. Marahlah Bani Israel. Dia kata, hey, aku suruh kau tanya dengan Tuhan, siapa bunuh orang tua ni? Engkau bagi tahu aku suruh sembelih lembu. Apa hal? Tak kena, dia katakan. Tak, Allah suruh. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Mustahil aku buat satu benda yang di luar daripada perintah Tuhan. Baiklah, kalau macam tu, tanya dengan Tuhan kau, lembu tua ke lembu muda? Turun ayat, tua pun tidak, muda pun tidak. Dah jumpa dah? Dah jumpa. Alamak, lupa lagi. Kami pergi tengok, lembu ni ada macam-macam color dah. Mau apa color? Tanya dengan Tuhan kau color apa? Safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Suruh dia orang sembelih lembu yang warna kuning-kuning emas. Sesiapa yang melihat ke arah lembu kuning-kuning emas ni, dia punya tahap tu macam tu. Cantiknya. Kalau zaman sekarang, terpanggil untuk berselfie. Begitu lebih kurang. Ui, cantik lembu tu, nak selfie kejap lah. Ui, cantik. Ui, cantik. Ini kalau upload ni mesti banyak dapat viewers ni. Banyak dapat komen ni. Sebab sampai begitu. Dah jumpa dah. Yang tua pun tidak, muda pun tidak. Tengah-tengah. Jumpa dah lembu. Warna kuning-kuning mah, jumpa dah. Lepas tu tanya lagi. Alamak, lupa pula tanya. Nak tanya apa lagi? Tanya, lembu yang kau nak kami sembelih ni, tua tidak, muda tidak, warna kuning-kuning emas ni, yang seronok orang melihat lembu ni, adakah lembu ni lembu yang diguna untuk membajak atau tidak? Diguna untuk membajak atau tidak? Dan Nabi Musa tanya dengan Allah. Tidak, yang bukan membajak punya. Jadi dapatlah jumpa lembu tu di sisi seorang anak yatim, dan anak yatim tu pun demand. Kalau nak lembu ni boleh, tapi harga dia sebanyak belulang dia. Belulang apa tuan-tuan? Ni orang puncak alam tak tahu belulang, memang saya nak suruh repeat SPM lah tuan. Kulit dia. Tulang belulang, belulang tu kulit dia lah. Kulit lembu tu, sembelih lembu, dilapah, dibuka kulit tu, lapah buat kulit, keluar kulit, disiat kulit buat keluar, lepas tu, dibuat macam bunjut, isi duit emas dalam tu. Baru sembelih bang. Dia boleh extend tau. Bukan lembu yang kulit dah kerah tu. Ini isi sampai penuh duit emas. Sanggup dia bayar. Dan sanggup berhempas pulas dapatkan duit emas, bayar. Bagi kat budak tu. Sebanyak mana budak tu demand. Dan dapat dah daging. Okey, sekarang daging ni nak buat apa? Fadribu hubi ba'diha. Lembu dah jumpa. Okey, sembelih lembu tu. Ambil daging dia sebahagian tu. Pergi pukul pakcik yang tua tadi yang dah mati tu. Ni tak ke bumi lagi pakcik ni. Pergi pukul pakcik tu dengan daging ni. Pukul, pakcik tu pun bangun. Yang bunuh saya Hasan. Pak mati. Itu aja. Sepanjang-panjang yang dia buat ni pada Nabi Musa. Inilah sifat Nabi Bani Israel. Dia tak akan senangkan orang. Apa yang berlaku sekarang tu sama juga. Sama. Suka ambil hak orang, suka rebut, bunuh, ikut dia punya protokol, Zionis punya protokol, bunuh kita dapat pahala. Cakap apa tuan? Kita dilihat sebagai bangsa yang hina orang Islam. Allahu Akbar. Kita doakanlah supaya masyarakat Palestin, Gaza ni tabah, sabar menghadapi ujian. Mereka adalah hero sebenarnya tuan-tuan. Bukan senang. Jadi, mereka lalui al-khawf. Takut. Ketakutan tu sentiasa ada. Kehilangan nyawa. Allah bagi mereka kelaparan. Allah bagi kehilangan harta benda, tuan-tuan. Rumah yang mereka bina, masjid yang mereka bina, hilang, habis. Hospital mereka yang mereka bina, habis. Sedangkan dalam protokol, dalam undang-undang antarabangsa, bila berlaku peperangan, masjid, sekolah, orang tua, kanak-kanak, binatang, sama macam mana Nabi SAW, peperangan dalam Islam. Tak boleh. Tapi mereka langgar. Siapa yang berani kutuk? Siapa yang berani
tampil untuk memberitahu bahawa ini adalah salah. Kita je lah balik-balik orang Islam. Dalam persidangan-persidangan yang diadakan 3-4 hari, akhirnya natijah dia mengutuk sekeras-kerasnya. Tinggal itu je lah, dikutuk keras-keras. Tuan-tuan bagi tahu tak macam mana mengutuk sekeras-kerasnya. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Tu je. Kehilangan nyawa, kehilangan hasil, kilang mereka, kebun mereka, tanaman mereka habis. Ini pula nak masuk sejuk dah tuan-tuan. Saya di Kuwait, saya nak balik, 2 hari sebelum saya balik dah mula hujan. Hujan dan semalam, siang hari temperature dia 22. Tengah hari pukul 12, 22. Malam dah sampai 15, 16. Itu kalau di Kuwait. Kuwait ni kalau panas sampai 55. Kalau di Palestin, dia sepadan dengan Jordan, sepadan dengan Syria, lagilah sejuk. Saya duduk Jordan 9 tahun. Kalau musim sejuk tu tuan-tuan, sampai ke tulang sejuk dia. -8, -10 pun pernah. Salji lagi. Sebab itu Allah beritahu, wabasyiris sabirin, berikan berita, gembirakan mereka dengan kesabaran. Sabarlah wahai saudara-saudara kami. Sabar. Hadapilah. Semoga dengan kesabaran yang dilalui itu, tiada ganjaran bagi mereka melainkan syurga. Syurga tuan-tuan. Syurga. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia adalah uslub apabila kita ditimpa sesuatu musibah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kadang-kadang dia disebut sebagai kalimatul istirja'. Maksudnya kalimah yang diucapkan untuk menggambarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Itu namanya kalimatul istirja'. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kita biasa guna untuk orang meninggal aja. Sedangkan tak salah pun kalau kita dengar orang kereta dia accident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal kawan kita betulkan kita, tak mati lagi lah. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak mesti orang tu meninggal. Patah kaki, sakit. Kalau Arab biasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa Melata pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak semesti orang tu meninggal. Dia ada lagi yang lagi rajin. Apa dia? Orang tu meninggal. Qalu je. Dia ambil qalu. Orang tu dah qalu lah. Qalu. Dia boleh pula benda tu pakai pendek-pendek. Yang ni menarik. 157. Saya nak tutup ceramah saya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ke atas mereka selawat daripada Allah. Apa selawat Allah? Selawat Allah ditafsirkan oleh ulama ialah keampunan. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan keampunan di atas kesabaran yang mereka lalui kerana ketakutan, kematian, hilangnya harta benda, hilangnya nyawa dan juga hilangnya penghasilan. Mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ke atas mereka Allah berikan selawat, keampunan. Keampunan, dia tak melatah. Dia tak banyak bersoal. Dia tidak mempertikai, dia tidak membanding, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah. Dapat keampunan Allah, dapat kasih sayang Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan, selepas ini bagaimana agaknya kemakmuran mereka. Kalau ada yang sudah syahid, ada yang meninggal, dan pastinya balasan dia, Allah Subhanahu wa taala beritahu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim walakin la tash'urun. Ada ayat lain, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan pernah kalian mengatakan bagi mereka yang mati pada jalan Allah sebagai mati hakiki, macam mana mati orang biasa. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Pada hakikatnya mereka hidup di sisi Allah. Kita yang tidak tahu. Mereka hidup.
Kan Nabi sebut kan sahabat-sahabat yang meninggal dalam. Contohnya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi SAW. Sepupu, bapa saudara. Abi Talib, sepupu. Sebab Abi Talib dengan Abdullah, ayah Nabi SAW, adik-beradik. Jadi sepupu. Jadi sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib. Dalam peperangan Mu'tah, dia syahid. Dia pegang panji di tangan kanan, orang potong. Dia sambut dekat tangan kiri. Potong lagi. Dia dakap. Dengan tak ada tangan ni, tangannya kuduk. Dia dakap. Dia rebah. Tombak penuh kat belakang dia. Panah pun penuh dekat belakang dia. Dia rebah. Nabi menangis. Sebab apabila syahidnya, Ja'far bin Abi Talib. Lalu Nabi sebut, Ja'far At-Tayyar. Ganti. Ditambah lagi At-Tayyar. Tayyar ini yang bersayap berterbangan. Allah ganti dua tangan Ja'far dekat akhirat dengan dua sayap. Terbang dia. So macam-macam Tuhan akan bagi. Dikala kita sedih, kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehebatan dan juga sifat luar biasa masyarakat Gaza dan juga masyarakat Palestin secara umumnya. Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika humul muhtadun. Mereka lah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Muhtadun adalah mereka yang diberi hidayah. Hidayah ini, muhtadun, mereka yang dibimbing, dipandu, sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang ada sabar. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang dapat salawat daripada Allah, rahmat daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya kira cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita manfaat daripada ilmu yang telah kita pelajari. Yang mana baik, tuan-tuan jadikan sebagai panduan dan jadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang boleh dikongsikan juga dengan orang lain. Mudah-mudahan ianya membawa kebaikan secara bersama. Kalau ada salah silap, saya mohon jutaan kemaafan. Sekian daripada saya. Kita sudahi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.